Azana binti Muhsin. Saya daripada kumpulan 2. Baiklah, kumpulan saya telah menerima tugasan untuk menerangkan tentang urutan deep tissue. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan saya pada hari ini dengan pengenalan urutan deep tissue. Urutan deep tissue adalah urutan yang sangat kuat, iaitu memerlukan tekanan yang kuat bagi merawat otot-otot di dalam badan yang mengalami kesukaran untuk bergerak atau duduk dengan mudah. Antara sakit-sakit yang selalu dialami oleh pesakit adalah di bahagian atas dan di bawah belakang, kekejangan leher dan rasa sengal di bahu dan otot-otot yang lain. Urutan deep tissue amatlah sesuai untuk orang yang bekerja berat atau atlet yang melakukan senaman berat, kerana ia membantu mengurangkan rasa sengal-sengal sendi dan otot, mengurangkan rasa kesakitan dan membantu mengurangkan tekanan darah. Selain itu, urutan deep tissue juga membantu menghasilkan hormon serotonin di dalam badan pesakit tersebut. Ia membantu untuk memberi keselesaan dan kebaikan kepada seseorang. Seterusnya, cara yang selalu digunakan untuk mengurut urutan deep tissue adalah menekan dengan kuat supaya tekanan pada otot-otot di dalam badan. Ia memerlukan tekanan yang kuat supaya pesakit merasakan kelegaan dengan cepat. Anggota badan yang selalu digunakan oleh pengurut untuk mengurut badan pesakit adalah menggunakan tangan di bahagian sini dan ada siku. Kita menggunakan siku kerana ia memberi tekanan yang kuat dan membantu pengurut untuk mengurut dengan mudah pesakit tersebut. Okey, sekian saja daripada saya. Selamat Hari Raya dan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syazanani binti Mak Feza dari kumpulan 2. Sekarang saya ingin menyampaikan tentang kawasan khas urutan tisu dalaman. Yang pertama ialah di kawasan kepala dan leher, iaitu di keseluruhan kawasan leher dan di bahagian bawah kepala. Cara-caranya seperti berikut. Kedua ialah di kawasan belakang badan, iaitu di bahagian bawah dan atas belakang badan, sekitar bahu, pinggul dan kawasan tulang belakang. Cara-caranya ialah seperti berikut. Yang ketiga ialah di kawasan kaki, iaitu di bahagian atas dan bawah kaki, peha, lutut, betis, tapak kaki dan tumit. Cara-caranya adalah seperti berikut. Dan yang terakhir ialah di kawasan lengan, iaitu di kawasan bawah dan atas lengan, siku, pergelangan tangan dan bahagian hujung jari.
Cara-caranya ialah seperti berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Nabila Zainab Abidin daripada kumpulan 1. Jadi pada hari ini saya ingin menyampaikan mengenai faedah dan manfaat urutan tisu dalaman. Urutan tisu dalaman mungkin kedengaran tidak asing lagi bagi sesetengah individu. Namun, masih terdapat segelintir masyarakat yang masih kurang pasti ataupun masih belum pernah mengetahui mengenai urutan ini. Hal ini berkemungkinan terjadi kerana kurangnya pendedahan terhadap ilmu urutan ini, terutama sekali kepada golongan remaja, sehingga mereka langsung tidak mengetahui mengenai perkara ini dan langsung tidak ingin mengambil tahu mengenainya. Walaupun ia kedengaran bukanlah sesuatu yang penting kepada golongan muda dan mudi, namun kita sepatutnya lebih sedar akan faedah dan manfaat yang boleh diperolehi kepada tubuh badan kita melalui urutan ini. Mereka mungkin beranggapan bahawa urutan ini hanyalah perlu dilakukan terhadap orang-orang yang menghadapi masalah lenguh-lenguh, sengal dan kesakitan pada otot dan tisu. Sungguh pun begitu, anggapan mereka boleh ditepis kerana tidak semestinya urutan dilakukan kepada pengidap penyakit di atas sahaja. Urutan pada lazimnya sering dilakukan untuk mengatasi masalah mental juga. Disebabkan masih terdapat ramai yang kurang mengetahui mengenai faedah dan kebaikan urutan tisu dalaman ini, sekarang saya akan kongsikan bersama anda semua tentang manfaat yang boleh diperolehi melalui urutan ini. Manfaat yang pertama ialah dapat melegakan kesakitan kronik. Kesakitan kronik yang dimaksudkan ialah kesakitan yang berlaku pada bahagian otot dan tisu dalaman manusia. Urutan tisu dalaman ini telah terbukti sebagai salah satu cara yang terbaik dalam mengurangkan kesakitan kronik, terutama sekali pada bahagian otot dan tisu manusia. Faedah yang kedua ialah dapat merawat tekanan darah. Kajian menyatakan bahawa pada 40 hingga 60 minit pertama terapi ini, kita dapat melihat bahawa berlakunya penurunan dalam tekanan darah kita. Tampaknya, urutan ini bukan sahaja sesuai bagi penghidap penyakit tisu dan otot, malah individu yang menderita akibat tekanan darah tinggi juga disyorkan untuk melakukan urutan ini, memandangkan ia terbukti berkesan dalam menstabilkan tekanan darah manusia. Faedah yang terakhir ialah urutan tisu dalaman ini dapat memberi ketenangan jiwa dan minda kepada individu yang menjalani prosedur ini. Urutan terapi ini dilaporkan mampu mengurangkan tahap hormon stres serta mengawal denyutan jantung yang baik agar kadar denyutan jantung sentiasa berada dalam keadaan yang stabil. Selain itu juga, urutan ini mampu meningkatkan penghasilan serotonin, iaitu hormon yang berperanan untuk memberikan mood yang baik dan positif kepada tubuh badan manusia. Jadi, itu adalah sedikit sebanyak faedah dan manfaat urutan tisu dalaman yang dapat saya kongsikan bersama anda pada hari ini. Saya berharap agar lebih ramai orang yang sedar akan kelebihan urutan ini supaya kita bersama-sama dapat merasai manfaat daripada urutan ini bersama. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sebelum saya meneruskan dengan lebih lanjut mengenai tajuk yang saya dapat kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wan Nazira Fazlin binti Muhammad Zaki daripada kumpulan 2 ingin membentangkan mengenai langkah-langkah berjaga-jaga sebelum menjalani urutan tisu dalaman. Okey, dengan faedah yang tidak terhad. Urutan tisu dalaman adalah berkat yang menyamar. Apa yang anda tahu mengenai berkat yang menyamar ni? Laporan perubatan dan pengalaman umum pesakit telah menunjukkan banyak manfaatnya. Tetapi pada masa yang sama, urutan tisu dalaman ini adalah tidak digalakkan untuk semua. Oleh itu, sebelum menjalani urutan ini, kita mesti mengetahui langkah berjaga-jaga dalam menjalani urutan tisu dalaman. Okey. Untuk pengetahuan semua, terdapat beberapa keadaan fizikal yang tidak membenarkan kita untuk menjalani urutan ini.
Antara langkah berjaga-jaga yang anda perlu tahu sebelum anda menjalani prosedur urutan tisu dalaman ini ialah yang pertama, dapatkan nasihat doktor terlebih dahulu sebelum anda menjalani urutan ini sekiranya anda mengalami pembentukan darah beku. Yang kedua, urutan ini tidak sesuai untuk seseorang yang menjalani prosedur perubatan seperti radiasi, pembedahan dan kemoterapi. Yang ketiga ialah pesakit osteoporosis juga harus berjumpa doktor sebelum menjalani urutan ini. Seterusnya yang keempat iaitu kawasan tulang yang baru pulih daripada patah ataupun dalam proses pemulihan perlu dielakkan daripada prosedur perubatan ini. Seterusnya, wanita yang hamil tidak boleh melakukan urutan tisu dalaman ini tanpa berunding dengan doktor terlebih dahulu. Ini perlu bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku kepada kandungan dan kepada si ibu. Yang seterusnya, elakkan makan makanan yang berat sebelum sesi urutan. Yang terakhir, jangan menjalani aktiviti yang berat selepas menjalani sesi urutan. Akhir sekali, kita wajarlah mengetahui langkah-langkah berjaga-jaga sebelum kita menjalani sesuatu urutan agar tidak memudaratkan diri kita sehingga mampu menyebabkan kecederaan dan kematian. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Anu Syafiqah binti Azmi. Saya akan bentangkan tentang kesimpulan bagi topik ini. Secara umumnya, teknik urutan adalah kaedah alternatif untuk melancarkan aliran darah di dalam salur darah bagi melegakan kesakitan di badan. Pengurutan ini sudah dijadikan sebagai kaedah rawatan tradisional bagi masyarakat di Malaysia, terutamanya masyarakat Melayu dan masyarakat Cina. Di Malaysia, terdapat banyak urutan yang telah dibuat iaitu urutan Swedish, urutan batu panas, aromaterapi, urutan tisu dalaman, urutan kehamilan dan lain-lain. Terdapat banyak manfaat apabila kita mengurut iaitu dapat mengurangkan stres, dapat meningkatkan imuniti badan, dapat mengurangkan tekanan darah, dapat meningkatkan kesihatan mental dan lain-lain. Sebelum mengurut, kita perlulah pentingkan dalam mencari urat yang betul kerana tidak semestinya kita perlu melakukan pengurutan di bahagian yang sakit sahaja. Mengurut ini memerlukan banyak kemahiran bagi mengelakkan kesakitan yang dialami semasa proses pengurutan seperti tersalah urat dan sendi terselio. Dalam topik yang kami bentangkan ini, urutan tisu dalaman sama seperti urutan Swedish tetapi lebih lembut kaedahnya. Urutan ini melibatkan tekanan yang tegas dan pukulan yang perlahan untuk mencapai otot-otot dalaman yang dikelilingi oleh tisu perhubungan di dalam badan kita. Seperti mana yang kami tahu, urutan ini perlulah dipraktikkan dengan teliti kerana teknik tisu dalaman ini digunakan bagi memecahkan tisu parut dan secara fizikal menguraikan simpulan otot atau lekatan yang boleh mengganggu peredaran darah dan boleh menyebabkan kesakitan, pergerakan yang terhad dan keradangan. Jika teknik ini salah digunakan, hal ini boleh menyebabkan ketidakselesaan di tempat yang diurut. Urutan tisu dalaman ini perlulah digunakan kepada orang yang sesuai sahaja dan tidak boleh membuat simulasi kepada budak-budak di bawah umur 15 tahun. Jika seseorang itu mengalami pembekuan darah dan menggunakan rawatan ini, ia akan mengakibatkan saluran darah akan terlucut. Begitu juga dengan menggunakan rawatan secara langsung di kawasan lebam, luka, tumor, tulang yang lembut dan lain-lain. Hal ini akan mengakibatkan kelebaman di kawasan itu dan mempunyai kondisi yang dipanggil spinal accessory neuropathy. Jika hendak mendapatkan rawatan ini, hendaklah merujuk kepada doktor-doktor pakar agar sama ada kita boleh mendapatkan rawatan ini ataupun tidak. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.